Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi Surau Al-Muhajirin, tuan pengerusi MPKK dan MAPP. Salah tak sebut kan. Begitu juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi Alhamdulillah, saya tak tahulah orang ramai dengar ceramah ke ramai pergi kedai pun tak pasti. Daripada tadi saya bagi salam tak bersambut, saya tanya macam tak berjawab. Saya tak tahulah orang dengar ceramah ke tidak ni. Saya bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada orang. Ingat tak ada orang tu. Ada orang pun. Jadi hari ini tajuk yang telah dipilih adalah Ramadan datang lagi. Ramadan datang lagi, yang mana dah tinggal beberapa belas hari sahaja lagi, maka akan tibalah Ramadan sekali lagi. Dan kita kena doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang ni. Sebab kita jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Jadi jangan confident sangat kita confirm dapat puasa tahun ni. Maka mintalah doa macam yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz tadi dalam doa tadi. Allahumma balighna Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Dan berkatilah aku di dalam bulan Syaban ini, berkatilah kami dalam bulan Syaban ini, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Berulang kali minta sampaikanlah. Kenapa? Sebab bulan Ramadan ini menjanjikan pelbagai ganjaran untuk kita yang agak rugi kalau kita lepaskan. Okey? Jadi bila sebut Ramadan, ni flashback aja, bukan nak mengajar sangat, semua orang dah pandai dah bab Ramadan ni. Dan di flat PPRT adalah tempat yang paling rendah sekali kadar orang tak puasa. Salah gelap pula. Kan? Jadi mudah-mudahan kita akan kekal dengan rekod paling kurang sekali orang yang tak puasa. Kan? Kita akan kekal berpuasa sebab kita yakin puasa kita ni adalah kerana nak mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka apa maksud Ramadan? Ramadan berasal daripada perkataan ar-ramdu yang bermaksud panas yang menyengat. Ramdu, Ramadan ni bahasa perkataan Ramadan berasal daripada perkataan ar-ramdu yang bermaksud panas yang menyengat, panas betul-betul. Panas lik-lik kata orang Penang. Panas menyangau panas. Jadi dari segi puasa pula, as-siyam dari segi bahasa membawa maksud menahan diri daripada melakukan sesuatu ataupun menahan diri daripada berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksud as-siyam dari segi bahasa. Menurut Ibnu Manzur,
Maksud as-siyam ini adalah perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Saya ulang balik. Makan tak boleh, minum tak boleh, nikah tak boleh, berbicara tak boleh. Apa maksud dia? Kena faham betul-betul. Makan faham, tak boleh makan siang, faham. Minum faham, tak boleh minum. Tapi tak boleh nikah tu yang tak faham. Apa sebab tak boleh nikah? Boleh nikah, tetapi maksud tak boleh nikah ni adalah perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Bila yang tak boleh tu? Di siang hari. Waktu puasa kena tahan. Tapi al-maklumlah bulan puasa dah panas-panas, dah lapar-lapar ni, perhatian kita pada semua benda memang cepat sikit. Jadi nampak perempuan pakai towel dah huru-hara dah. Wahal dah tua dah tu. Tapi sebabkan tu je yang ada dalam rumah tu. Kan? Dah huru-hara dia tengok. Kenapa lah awak ni pakai towel ni? Aduh, panas lah bang. Kan? Hati-hati. Hati-hati. Bukan kamu saja yang panas bulan puasa ni. Orang lelaki pun panas juga belum tengoknya. Jangan. Rasa tu lah nak pakai baju yang seksi-seksi. Bulan lain tak pakai. Sebab panas. Nak bagi udara masuk, dia kata. Jangan buat hal. Jaga sikit. Kemudian tak boleh nikah ni bukan maksud tak boleh nikah langsung. Perbuatan tu, perbuatan dia, perbuatan bersama ataupun deposit pun tak boleh. Tahu deposit? Bersama tu tak payahlah sehurai, faham kan bersama tu. Yang gitu-gitu tu, faham kan? Tapi deposit pun tak boleh. Maknanya perbuatan gengan-gengan pun tak boleh. Alah sikit je, peluk je, kan apa pun. Jangan. Dah peluk-peluk, cium sikit jangan. Sikit langsung jadi. Jangan jangan. Hati-hati. Dan berbicara. Apa maksud berbicara tak boleh? Elakkanlah bercakap benda yang sia-sia. Terutamanya bercakap yang boleh mendatangkan dosa. Mengumpat misalnya, berdosa. Tadi masa saya datang, berapa ramai orang berdosa dah, tapi saya maafkan. Orang nampak saya, dia dah cakap dah, tingginya mengumpat berdosa, saya maafkan. Dalam TV nampak tua, tu seko lagi, tu pun saya maafkan juga. Tak ada masalah, okey je. Kan? Jadi elakkan bercakap yang sia-sia, elakkan bercakap yang boleh mendatangkan dosa. Jadi mulut kita nak guna untuk apa? Guna untuk yang baik-baik. Menurut Abu Laits As-Samarkandi, tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Yang pertama, pada lisannya. Nampak? Lisannya tidak bercakap benda yang bukan-bukan. Dia tak mengutuk teruk betul Tuan apa tadi? Tuan Sa'ad bin Cik Din, siapa namanya? Abu Bakar bin Cik Din. Kan? Pengusi surau, hari-hari package. Kan? Hari-hari package kira balon. Janganlah lalu depan TV bang. Ni rekod keluar TV ni. Kan? Yang tu edit ya. Nak lalu-lalu tepi ni. Ni nak keluar TV ni. Jangan main. Kejap lagi dia zoom kat korang. Janganlah buat-buat macam ni pula. Itu pun edit tau. Kan? Buat-buat dia macam siapa yang kantoi terlelap jangan edit, biar keluar TV. Macam tu ya. Macam tu. Adalah. Terima kasih pada kru TV Al-Hijrah yang datang jauh-jauh. Sebab dia nak keluarkan waktu bila sahur Ramadan ni, nak keluar rakaman ni. Bertuah dalam banyak-banyak tempat. Saya kata mesti datang flat ni juga. Saya kata biar dia keluar TV. Siapa yang make up tak cukup tadi, cepat adjust sebelum kamera tu pusing ke belakang. Macam tu. Okey, balik semua cari. Maknanya yang pertama, jaga lisan kita. Jangan cakap benda yang berdosa. Tetapi lidah kita gunakan untuk apa? Gunakan untuk perkara yang bermanfaat. Berzikir, mengaji, kongsi benda-benda baik, dengar kuliah-kuliah, berbincang tentang agama, berbincang tentang perkara yang baik-baik.
berbincang tentang membangunkan masyarakat. Macam mana cara kita nak galakkan budak-budak flat ni jadi budak-budak baik. Kadang-kadang saya tengok budak tadi kesian, sebab saya sendiri pernah jadi pengurusi PPRT. Sebelum rumah saya siap dulu, saya kerja, bos saya minta saya duduk jadi pengurusi, jaga sekejap. Sakit kepala saya. Jadi saya boleh faham lah duduk dekat PPRT ni macam mana kan. Jadi macam mana kita nak buat? Kena tak nak surau Al-Muhajirin, MPKK, MAPP, kena selalu buat program. Itu je cara dia. Buat program supaya dia tak ada fokus pada Melayu, dia ada fokus kat program aja. Macam tu je buat. Kesian nak tengok anak-anak tu tadi, butang bawah ke atas, butang atas ke bawah. Kesian betul aku tengok tadi masa salam ni. Alah budak ni, maknya tak tengok kan ke? Dia nak tengok Samsul Rebat tadi. Ya, dia salam cium tangan Samsul Rebat. Dia macam ni, jangan usik. Tangan Samsul Rebat ada kat tangan aku. Macam tu, teruk betul budak ni tadi. Alhamdulillah. Kan? Bagus budak-budak tu. Rasanya budak ni memang tiap-tiap malam ke surau rasanya. Tu malam ni je sampai ni. Tu lah tu. Jadi mak ayahnya kena galakkan anak pergi surau. Surau cantik. Saya ingat ni antara surau rumah PPRT yang cantik. Dah cantik, janganlah cantik je datang lah kan. Ada kuliah tak nak datang, datang. Jangan tunggu Samsul Debat baru datang kan. Jadi makna kata, pertama lisan yang bercakap yang baik-baik. Yang kedua, terlihat ketakutan, takut pada Allah ni terlihat kepada pandangan matanya. Dia tidak memandang yang tak baik, memandang yang baik-baik sahaja. Antaranya memandang pada apa? Memandang pada kitab Al-Quran, memandang pada kitab buku-buku ilmiah, buku-buku agama, memandang pada yang baik-baik, tidak memandang kepada yang lain. Nak dapat pahala pandangan mata ni, pertama pandang muka mak ayah, dapat pahala. Pandang muka mak ayah. No. Yang kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri, dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang muka suami dan muka isteri sendiri. Faham? Pandang bini orang, pandang laki orang, buat apa? Pandang suami dan isteri sendiri, dapat pahala. Ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah, dapat pahala. Keempat, pandang apa? Pandang Quran, dapat pahala. Itu pandang. Yang ketiga, terletak kepada hati ni. Hati ni tak ada benda-benda yang tak baik. Hati ni sentiasa bersangka baik. Buang, nak sampai bulan Ramadan ni, buang perasaan yang tak baik sebab takut kepada Allah. Keempat, terlihat pada apa? Pada perutnya. Perutnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Jangan gunakan duit yang bukan hak kita. Jangan ambil hak orang lain. Hati-hati. Pastikan benda-benda yang baik masuk dalam perut. Cari rezeki yang halal. Walaupun sikit, halal insya-Allah cukup. Nabi pesan apa? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah bahawa dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Okey. Seterusnya, yang kelima, terletak ketakutan itu pada langkah kakinya. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Seterusnya, keenam, pada tangannya. Tangannya buat benda-benda yang baik. Perbuatannya menganjurkan program ini juga satu benda yang baik. Dan yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Tadi kita sentuh tentang dari segi bahasa, dan kata Ibnu Manzur. Maka dari segi syarak, apakah dia maksud Ramadan, puasa ni maksudnya apa? Menahan diri pada waktu siang daripada makan dan minum dan perkara-perkara tertentu dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Dan puasa juga boleh difahami sebagai mencegah diri daripada memenuhi dan melayan tuntutan syahwat, terutamanya syahwat di perutnya, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan pada waktu tertentu, iaitu dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Faham ya? Faham tak sekarang ni? Faham tak? Faham. Okey. Wah, ni ada tiket-tiket haram tepi ni.
Kemudian ada dua perkara yang penting dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya adalah siam dan qiyam. Siam yang pertama, keduanya qiyam. Puasa satu hal, tapi qiyam, bangun. Apa maksud bangun? Membangunkan diri kita melakukan ibadah, itu merupakan qiyam. Ada orang dia boleh siam tapi dia tak boleh qiyam. Ada orang siam qiyam dua-dua tak buat. Ada orang dia buat siam dan dia buat juga qiyam. Yang ni yang kita nak. Kewajipan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hikmahnya adalah agar terjana nilai iman dan takwa dalam diri kita, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Semua orang dah tahu dah maksudnya kan? Okey. Jadi sekarang saya nak suruh siapa jawab maksud dia apa. Dia dah tunduk dah, mati laku dia. Jangan risau. Penceramah kalau tanya dia jawab balik semula. Jangan risau. Kan, saya pernah ceramah kat satu masjid tu. Kan, saya tanya makcik apa maksud maulud, apa maksud selawat makcik, apa maksud selawat, menjawab makcik tu nak ceramah lah, tanya pula, soundnya balik aku. Jadi ni kira nunduk tak menjawab tu kira okey lah tu. Jadi bila kita kata tadi, kita kata tadi maksud pada ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal lazi, seperti mana yang diwajibkan, seperti mana yang juga diwajibkan, kama kutiba alal lazina min qablikum, ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Contohlah, malam ni Tuan Abu Bakar bin Cik Din bersama dengan pengurusi MPKK dan MAPP, dia bekerjasama buat program ni dengan niat mungkin boleh bawa perubahan pada masyarakat malam ni. Bila dengar ceramah ni, mudah-mudahan, makna tak confirm lagi. Ada orang yang datang tadi bukannya merecun dahsyat betul. Tak sangka orang sambut Samsul Debat macam tu sangat. Aduh, makasih lah. Lagi teruk pada dari Cina lagi. Aduh, makasih lah ya. Makasih. Allah. Allah, tak pernah saya rasa disambut seperti ni. Makasih lah banyak-banyak. Ya Allah, beria betul ni. Kan? Macam tu lah. Jadi ada orang yang ini makin beria pula dia. Okey. Berapa lama ni main muncul ni? Ajab. Dia kena ambil gambar tu, lawa ni muncul ni. Masuk ke dalam tu? Tak masuk? Okey, boleh lah. Okey, boleh teruskan. Okey. Jadi ada orang yang datang ni yang tujuan tadi pengurusi surau, pengurusi MPKK, MAPP, la ilaha illallah. Aku itu yang, tapi dalam TV tak dengar lah. Kan ni tak dengar. Okey lah, tak apa. Jadi kita punya harapan agar semua dapat buat perubahan, tapi ada yang datang niat pun tak betul. Tu sebab kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi tuan tadi pengurusi MPKK, pengurusi surau, semua target kalau boleh nak buat perubahan, tapi belum tentu dapat. Contoh, kita minta kerja, berlawan berlaku dengan muncul. Contoh, kita minta kerja, ada borang kosong, ada kejawatan kosong, kita pun minta isi borang, dipanggil temuduga, pergilah temuduga tu, mudah-mudahan dapat kerja, tapi belum tentu dapat. Faham tak? Macam tu keadaan ni. Macam hari ni, bukan semua orang dapat, tapi mungkin ada yang duduk tadi niat dia nak duduk saja ikut kawan-kawan, tapi bila dia terdengar, betul lah dia cakap, aku ingat aku tak nak jadi macam tu. Betul lah nasihat dia. Ada orang yang terbit perubahan, rasa nak berubah dalam hati dia. Ada orang tadi datang, bukan semua datang nak dengar ceramah.
Berapa ramai yang datang tadi nak tengok macam mana rupanya Samsul Debat tu dekat-dekat. Ada orang tadi tak semayang asar dia, dah ready dekat bawah kemah ni. Kan? Awal betul dia. Siap booking tempat duduk. Allahu Akbar. Kau reservekan tempat untuk aku tahu, dia kata. Macam tu. Kan? Macam tu lah keadaan ni. Malam ni ramai betul. Saya terasa terharu. Dah lah mercun berdentum-dentam. Saya tengok orang yang datang ramai betul. Saya ingat tak kurang 20,000 ni. Yang lalu lalang kat jalan semua aku kira, termasuk yang tuan tiket special ni, semua kira sekali. Ada 20,000 kot, kan? Mengasihlah banyak atas sokongan yang diberikan, kan? Ada orang yang datang niat dia nak selfie je, ada juga. Nasib lah kalau dapat, kan? Saya tak kisah, saya okey je. Gambar tegak 100, gambar rebah RM50, masuk dalam tabung surau Al-Muhajirin. Adalah. Jadi mana kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mana Allah nak bagi ni, tapi kita, tindakan kita akan menentukan kita boleh dapat takwa ataupun tidak, ya? Jadi puasa bukan sekadar menahan diri pada tidak makan dan tidak minum sahaja. Dan apa yang disebutkan dalam perkara yang kedua selain pada siam tadi, qiyam, seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesiapa yang qiyam Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna kalau kita bangun pada bulan Ramadan, kita puasa dan kita menghidupkan dengan ibadah, mengharapkan pahala, maka akan diampunkan dosa-dosa kita. Bulan puasa nanti antara ibadah yang paling top sekali tarawih. Tengoklah, dia dah mula dah nak cari imam yang laju. Surau Muhajirin ni macam mana, surau ni macam mana. Sini buat berapa? 83 20 83. Dia buat 83. Di Negeri Sembilan ada yang 83, ada yang 23 dan ada yang 10-3 di Negeri Sembilan. 10-3 tu dia akan selang-selikan dengan istighfar. Tak kisahlah, tu orang tanya mana yang elok, 8 ke 10 ke 20. Yang paling elok sekali buat. Ni sibuk tanya, nak buat 8 ke nak buat 20? Buat 8 ke 20? Sampai ke sudah tak buat. Jangan tak buat. Datang dekat masjid ni, cari imam-imam yang muda-muda, latih anak-anak muda tadi, yang ramai-ramai tadi, latih dia orang biar dia azan subuh, azan zuhur, azan asar, bagi jadual, bagi galakkan dekat dia orang, bagi semangat. Azan subuh tu cari yang semangat-semangat, jangan yang leweh-leweh yang skru longgar tu, kan? Macam tadi azan tadi steady macam masjid negara lah, kan? Antara ada bunyi dengan tidak, aku pun heran, dia pakai speaker apa tadi tu. Steady, dia boleh kontrol rendah dengan tinggi, steady, kan? Macam tu. Dapat pula imam tadi mendayu-dayu. Aku kata ini kalau tarawih lelap ni, kata, kan? Jadi mana kata dah bagus dah surau tempat kita ni, jangan kita tak pergi. Faham? Kemudian qiyam Ramadan difahami sebagai melakukan ibadah pada bulan Ramadan, termasuk ibadah sunat pada malam hari. Maka salat sunat tarawih termasuk juga dalam pengertian qiyam Ramadan. Itu sebabnya kalau kita dengar sebelum nak salat tarawih tu, Bilal akan melaungkan as-salatul qiyam ya samakumullah. Dah tak lama lagi dah. Ini kalau betul-betul kuat ni, berhenti orang naik kereta tu dah tarawih malam ni. Kan? Tak kisah, yang penting jangan kita lepaskan. Sebab bulan puasa je nak jumpa tarawih, bulan lain tak jumpa. Walau macam mana pun kita minta, Tuan Abu Bakar buat surat rayuan kepada pejabat mufti, minta lanjutkan tarawih itu sampai Syawal, memang tak dapat. Bulan Ramadan aja jumpa, faham? Jadi jangan dilepaskan peluang. Tahun ni kita azam tak nak tinggal satu malam pun tarawih. Boleh tak boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Tak nak satu malam pun tinggal tarawih. Boleh ke boleh? Boleh. Tak ada pilihan lain. Boleh. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan memahami dua perkara ini, moga-moga ibadah puasa kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah.
Kenapa kena puasa? Anak-anak tanya mak dia, mama, boy, tak padan kampung mama, nyampah aku. Tak apalah kan? Mama, mami, kenapa kita kena puasa? Maka jawapan standard seorang mak yang dulu-dulu, tak puasa tak boleh raya. Tengok orang tua tu tak puasa elok dia je. Macam mana tu? Jawapan tu tak boleh bagi dah. Sebab anak-anak kita dah pandai, dah cerdik. Kenapa kita kena puasa? Dia seorang boleh jawab, kalau tak puasa tak boleh buka sama dengan orang lain. Tapi itu betul. Sebab memang disiplin anak, kalau dia tak puasa, jangan benarkan dia makan bersama dengan orang yang berbuka puasa. Jangan bagi. Itu disiplin dia, tabiat, supaya dia nak cuba puasa. Faham? Tapi anak nak cuba puasa, ingat, perut dia orang kadang-kadang tak sama kekuatannya dengan orang dewasa. Jangan dipaksa. Anak yang umur 4, 5, 6, patutnya kita paksa dia, cuba push dia untuk solat. Ajar didikkan untuk solat. Macam adik-adik yang muda-muda ni. Tadi dia semayang sebelah saya tadi. Saya tanya dia, kau dah sunat belum? Dah, dia kata. Orang ni pendek, dia punya tag urustia ni panjang. Dah jadi urustia dah budak ni kan? Bagus dia. Dia duduk semayang sebelah saya tadi. Anak-anak ni latih dia solat. Solat ni kadang-kadang mak ayah marah anak tak puasa, tapi tak pernah marah anak tak solat. Itu silap dia. Orang yang puasa ni lembut hati, insya-Allah automatik dia senang nak puasa. Jangan risau. Kalau anak tak larat puasa, mama tak larat lah, mama nak buka boleh tak? Contoh. Jadi kalau dia puasa tu pagi tu, okey, tak apalah hari ni, sebabkan dia baru darjah 3, darjah 2 kan, kemudian baru darjah 4 pun tak kuat lagi, tak apalah, bagi dia can puasa sampai tengah hari. Esok tambah lagi sejam, cuba. Esok sampai pukul 1. Lusa tu lalas sampai dia dapat buka puasa betul-betul. Macam tu didik anak. Tapi kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun, kau sepak anak tu payah sangat. Dah tu bangka tak boleh puasa lagi, apa bendanya kan? Ada sebab apa jadi macam tu? Sebab daripada kecil tak dibiasakan berpuasa. Ada dekat flat PPRT, ada satu flat PPRT, bukan kat sini, kat tempat lain, tengah hari melasung batu tu, kau masak apa tengah hari kan? Beria dia, waktu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbuka dia relax kat luar tu sokok. Tak buka ke? Nampak sangat tak puasa. Tu sebab puasa ni adalah ibadah yang paling ikhlas sekali. Kenapa? Macam orang semayang, kita nampak masuk surau, Allah Akbar, dia semayang, kita tahu dia semayang. Dekat pasar raya nampak dia salam kat meja ni, dia bayar duit, salam, dia bayar zakat, kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Kita tahu dia mengaji. Tapi puasa mana kita tahu? Muka puasa tak puasa sama ke? Betul tak? Malahan muka orang tak puasa tu lagi teruk pada orang puasa. Allah. Sebab pagi tadi dah balun sirap, mana pula aku nak cari nasi biryani ni. Halah kan? Bayangkan masuk tu tiang elektrik pun nampak macam tiang aiskrim. Macam tu lah. Betul, Allah bagi ni, maha kuasa Allah. Allah jadikan orang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Orang puasa relax je. Nampak tak? Tu keadaan dia. Jadi jawapan kena betul. Kenapa kita kena puasa? Dah orang lain puasa, kau puasa je lah, mak tu jawab. Itu satu jawapan lagi. Allah, kenapa kita kena puasa? Jawab dengan anak-anak, kita kena puasa sebab Allah perintahkan kita. Macam tu jawab. Anak-anak ni pula bila dah jawab macam tu, jawapan tu tak terhenti kat situ, dia ada soalan lain. Allah perintahkan kita nak, anak pun jawab bila. Banyak cekadak budak ni, kau tanya lagi, aku tengah puasa ni, aku sabar je. Dah lama dah, bila dia kata macam tu.
Kau buka dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ayat yang kita baca tadi. Cuba baca balik. Oh ya ke? Jadi kalau kita ni orang beriman, maka kita kena puasa nak. Baik mak, macam tu. Kalau orang kampung lah. Kalau orang Penang kat sini, baik mama, macam tu. Kan? Jadi kenapa kita kena puasa juga? Selain beritu, menghayati kehidupan orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Ada orang tak ada makanan, tak ada minuman. Saya pernah terlibat dengan kembara korban di Kemboja, kembara korban di Afrika. Ya Allah, tengok kesiannya dia orang. Kembara korban kita, kalau kita tak bawa lah daging lembu tu, memang dia tak merasa. Dan dia orang, rumah dia bukan macam kita. Rumah kita ni nampak tu ada siap mangkuk piring tu untuk TV satelit tu. Dia mana ada rumahnya, Allahu Akbar, tiang jarang-jarang, dinding tu jarang-jarang nampak dalam. Dengan tahap tu anaknya 7 orang. Macam mana tu? Anak ramai dalam susah-susah. Allahu Akbar. Arwah Abah saya kata apa? Yalah, nak buat macam mana, dah tak ada kerja lain, dia kata. Susah hidup. Daging yang kita bagi dekat dia tu, daging korban kita bagi dia, bukan ada peti ais. Apa dia buat? Dia sidai dekat pagar, sangkut dekat pagar tu, jemur. Setiap hari ambil rebus sampai tinggal tulang-tulang. Sampai tulang berebus berkali-kali, sampailah rosak, dah tak boleh makan langsung. Macam tu lah. Di Afrika, di Chad, di Somalia, Kongo, di Afrika, negara Afrika kan, nak agih daging korban pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi nak agihkan. Malam tadi pukul 12 malam nak beratur panjang. Kita tak macam tu. Kita berebut ambil daging sampai busuk dan bertais, tak bermakan. Tapi nak beritahu, ada orang lain kurang bernasib baik, lagi teruk daripada kita. Bila kita tak makan, macam ni lah perasaan. Pernah sekali orang Rohingya telefon Mufti Arab Saudi. Dia tanya, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Dia tak sahur, dia tak buka puasa, tak ada makanan. Macam mana tu? Jadi itu sebab kita puasa, menghayati kehidupan orang yang kurang bernasib baik. Seterusnya, kenapa kita puasa? Mendidik untuk mengawal hawa nafsu. Bila puasa, kita dapat kawal hawa nafsu kita. Tetapi kita heran, bulan puasa ada orang makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Bayangkan tu. Beratus ribu tan makanan dibuang setiap kali bulan Ramadan. Beratus ribu tan makanan, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Perbadanan Perupusan Sisa Pepejal. Allahu Akbar. Beratus ribu tan. Malahan sebahagian besar daripadanya, makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik pun. Teruk perangai, tuan-tuan. Macam mana tu? Ingat akan habis macam tu je. Akhirat besok makanan tu akan bersuara, dia ni beli aku ya Allah, tapi dia tak nak makan aku, akhirnya dia buang aku ya Allah. Tu sebabnya macam baju lah dalam bilik dalam almari kita, baju yang tak berpakai tu sedekah bagi orang. Sebab baju-baju tu kan bersuara. Dia simpan aku ya Allah, dia tak pakai pun. Tu sebab saya ada bawa tu baju saya tu, baju yang tak berpakai. Tengoklah sekarang. Allah Ta'ala akan tanya. Didik kawal hawa nafsu kita. Jangan kontrol. Boleh pula kontrol. Termasuklah orang yang hisap rokok. Yang hisap rokok boleh pula kontrol daripada pagi sampai buka puasa. Maka apalah salahnya kalau kita berhenti merokok terus?
Tu anggaplah sebagai latihan untuk berhenti. Apa hukum misal rokok? Siapa cakap harus tadi tu? Berani betul jawab harus. Budak pula tu menjawab tu. Buat apa orang perempuan, apa hukumnya? Tengok orang perempuan haram semua. Sebab memang betul lah tu. Sebab rokok ini memudaratkan. Belum pernah lagi kajian menunjukkan nisab rokok ini mendatangkan protein dalam badan. Tak ada. Dan sedikit karbohidrat dan juga vitamin. Tak ada. Bohong aja. Cuma saya faham, nak berhenti rokok bukan senang. Mengaku terus kat luar. Jadi cara dia mana? Contoh, kalau dah biasa hisap, macam kawan saya tu ada seorang heavy smoker. Dia dah biasa hisap 2 kotak sehari. Yang 20 tu kan. So satu hari 40 batang. Tak apa, minggu ni 40. Minggu depan Isnin sampai Ahad 39 batang sehari. Kurangkan sebatang. Minggu satu lagi 38 batang sehari. Minggu satu lagi 37 batang satu hari. Minggu satu lagi mati contohnya. Tak sempat berhenti. Maka mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Tu nasihat saya. Saya takut besok kita tak boleh jawab tu je. Saya bukan apa saya beritahu ni, takut tak boleh jawab dengan Allah. Pagi tadi baru je saya cerita tentang andainya ini subuhku terakhir. Kalau macam tu Ustaz, tak payahlah jaga kesihatan, sebab sampai masa mati juga, dia kata. Tak, kena jaga. Badan kita diamanah Allah bagi, suruh jaga elok. Jangan dirosakkan. Membalun gula hari langsung kunci mani pun salah juga. Gula kan. After sugar macam tu lah cakap orang putih kan. Jaga, kontrol pemakanan kita. Kemudian menyucikan jiwa, menyuburkan sifat jujur, pemaaf dan bertolak ansur. Itulah tujuan kita berpuasa. Dan apakah maksud takwa? Yang kita sebut tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa adalah istilah yang sering disebut dalam perkara ibadah. Orang yang bertakwa akan mendapat banyak kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Perintah takwa termasuk dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 35. Ada pandangan ulama menyatakan bahawa takwa adalah merupakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi takwa dapat dilakukan dengan cara menggali dan mencari hikmah sebanyak-banyaknya pada setiap ibadah yang dilakukan. Menurut beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali, sebagaimana diterangkan Farid Ahmad dalam bukunya Kuantum Takwa, takwa dapat didefinisikan sebagai upaya usaha kita untuk membersihkan diri kita daripada dosa yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Dengan kata lain, takwa menjadi upaya untuk menjaga diri kita supaya tidak terbabit dengan pelbagai kemaksiatan. Dalam Al-Quran, takwa ditafsirkan dalam 3 maksud. Malam ni lain macam pengajian kita ni kan. Kena faham takwa tu detail. Yang pertama, khasyah, takut berbalut cinta. Haibah, berbalut dengan pengagungan kepada Allah SWT. Yang kedua, taat dan beribadah, itu juga takwa. Bila dia taat, dia beribadah pada Allah. Dan yang ketiga, beribadah membersihkan hati daripada pelbagai dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada bulan Ramadan ini kita nak capai takwa. Ada 4 latihan takwa. Yang pertama apa? Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah.
Walaupun duduk dalam rumah, tak ada orang, line clear, dia tetap puasa sebab dia yakin Allah nampak dia. Takut daripada Allah. Tak minum, tak makan, melainkan terlupa. Kalau makan, tak sengaja, tak apa. Tapi kalau bertambah 3 pinggan ni, tu bukan terlupa. Siap dengan lauk, siap goreng telur. Apa teruk sangat lupa je tu? Kan? Mungkin ada lah yang ada hilang ingatan seketika. Masalahnya hari-hari hilang ingatan. Sampai 30 Ramadan, lampau betul. Tengok ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi jangan kita lupa. Kan? Khauf Rabbul Jalil, takut daripada Allah. Nak mengumpat pun takut. Ya Allah, tak naklah mengumpat. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan, kalaulah buat amalan sedikit, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi, dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jangan main-main. Pahala Allah Ta'ala bagi sebanyak-banyaknya. Bila mengaji Al-Quran sahaja, kan? Aku tidak menyatakan bahawa alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi aku menyebutkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Setiap huruf tu Allah bagi ganjaran banyak kepada kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan yang kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan puasa apa yang Allah turunkan, kita amalkan. Hidupkan sunnah Nabi. Bulan Ramadan, makan macam mana? Kita makan, kalau sahur, kita disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Melewatkan sahur bukan pukul 8.30 pagi, itu breakfast. Faham? Melewatkan sahur maknanya kalau waktu imsak tu, contoh sekarang subuh di sini dalam 6.19 6.20 sini 6.24. Dalam 6.24 makna imsak lebih kurang 6.14. 6.14. Jadi masa 6.14 tu dah berhenti dah. Itu sunnah ni. Tapi tu waktu hujung dah tu. Tapi kalau terlewat bangun, tak apalah, 6.14 tu makan lah. Jamah mana yang boleh, yang sempat. Sebab apa tentang sahur ni Nabi pesan apa? Sesungguhnya makan sahur itu makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Jangan main. Jangan tinggal. Berapa ramai orang cakap, aku biasa je, aku memang tak biasa sahur, tapi aku okey je puasa. Ada tak orang cakap itu? I dah biasalah tak sahur, tapi I okey je puasa. Kuat, tak letih pun. Bukan masalah kau okey tak okey. Masalah sunnah Nabi. Nabi pesan jangan tinggalkan makanan yang barakah. Dan maksud sahur ni bila di hujung, kalau boleh tidur dulu baru kita bangun sahur. Faham? Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Dalam hadis yang lain, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Punyalah Nabi nak tegaskan pentingnya sahur. Bangun sahur. Pembeza puasa dengan puasa ahlul kitab, kata Nabi, adalah makan sahur. Bangun makan sahur. Jangan tak makan sahur. Dan bila kata melewatkan sahur ni, kalau dah waktu hujung, kalau masuk je azan, berhentilah. Tapi kalau keadaan tengah mengunyah, habiskan yang terakhir dalam mulut tu. Tengah makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan yang terakhir. Jangan kau kunyah sampai waktu masuk pejabat tu. Kunyah, hau. Ni terakhir ni, hau, tak habis lagi. Habiskan, telan cepat. Jangan simpan-simpan macam borok pula. Kan borok tu kau malah simpan kat sini kan. Habis kan. Ya. Tapi kalau anak-anak yang baru nak belajar puasa,
bagilah kelonggaran sikit. Cepat makan tu, minum. Bagilah kelonggaran sikit. Kadang ayahnya dia straight betul. Allahu Akbar, berhenti pun menyembur budak tu makan. Masalahnya pedas. Maghrib nanti minum. La ilaha illallah, teruk betul bapaknya. Merah padam muka budak tu. Jangan. Next shot. Jadi bagi Chan. Dan makan berbuka puasa pula. Kita disunatkan jangan melewat-lewatkan berbuka. Bila dah azan tu berbukalah. Allahu Akbar. Allah maka sumna bika amanna wa nasika aftarna birahmatika marhamin walhamdulillah alamin. Makan. Yang suami terdengar pula kuliah zuhur tu, antara waktu yang dimakbulkan doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Janganlah kau doa panjang-panjang. Siap doa bahasa Melayu sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ampunilah dosa kami ya Allah. Nangis doa. Yang maknya cerah nak mati dah bapak kau ni. Lama betul doa, setengah jam tak habis doa. Yang anak tengok tafufah tu, alah, bila lah boleh makan ya Allah. Ya Allah, lapar. Setengah jam dah berteruk sangat. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatihah. Ada lagi. Ya Allah. Janganlah macam itu. Ya. Kita disunatkan menyegerakan. Tak usah nak baca doa panjang. Cukup. Malaka subna bika amanna wa laka aslamna wa sika aftarna bi rahmatika marhamin walhamdulillah bil alamin. Dah makan. Dan bila kata makan berbuka, yang macam saya kata tadi, ada orang berbuka puasa makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Makan sekadar untuk melepaskan haus dan dahaga dan lapar kita tadi. Tak usahlah sampai konyang tersandar. Dia makan tersandar. Dia tengok kipas tu nampak 3 dah. Jangan. Makan sekadaran untuk tenaga. Kita kejar lagi nak buat ibadah lagi. Kalau makan terlalu kenyang, takut kita tak mampu nak beribadah. Makan banyak sangat, nanti waktu tarawih kita rukuk terkeluar yang kita makan. Allahu Akbar, takut terkeluar cakwetiau, merangkak kerang tu keluar. La ilaha illallah. Makan cakwetiau, itulah tu. Aduh, kan? Jangan macam tu. Tahu? Jadi buka puasa sekadaran. Dan bila buka puasa, elakkanlah makan benda-benda yang pedas sangat, benda yang menyebabkan kita kencing banyak, buang air yang banyak. Manalah tahu meragam perut. Takut kan tengah-tengah tarawih sibuk nak lari keluar. Itulah dia. Jaga. Itu yang kemudian seterusnya apa? Ibadah lain selain tarawih adalah mengaji tadarus Al-Quran. Biasanya orang perempuan saya tak ada masalah ni, sebab perempuan dia punya grup tadarus dia ramai. Dia biarlah bacaan bersemak, seorang baca yang lain semak. Tahun ni kita naikkan insentif untuk orang yang menyertai tadarus. Kalau saya jadi menteri, mungkin saya umumkan macam tu. Kepada yang menyertai tadarus di majlis-majlis dan surau-surau yang telah disenaraikan, kita akan berikan insentif seorang taklah banyak sangat. Tahun ni kita luluskan setiap peserta tadarus yang konsisten 30 hari berturut-turut sampai khatam, kita berikan insentif RM2,500 setiap seorang. Aku rasa koyak Quran orang berebut nak mengaji. Yang tak pandai mengaji pun nak mengaji juga, kata. Tapi sebenarnya yang Allah bagi kita lebih besar daripada nilai duit. Jadi jangan kita tak join, rugi kita. Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita.
Sebulan kita tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun kita tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Jadi bawa-bawalah mengaji. Dan sebab antara syafaat akhirat besok nak bantu kita adalah berapa kerap kita mengaji Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya? Baca Al-Quran. Jadi tu yang seterusnya. Seterusnya apa? Pada bulan Ramadan juga dikurniakan satu malam yang sangat istimewa. Apakah malam tu? Malam 7 liku. Ya ke 7 liku? Bukan, malam Al-Qadar. Itu orang Melayu punya adat, dia kata malam 7 liku. Buat apa malam 7 liku? Pasang pelita. Kenapa? Biar malaikat nampak rumah dia. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau kan? Kita hidupkan malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, kak, bukan malam. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 saat. 83.33333. Umur kita pun belum tentu sampai 83 tahun, 84 tahun. Jadi alangkah ruginya. Siapa yang paling senang sekali dapat Lailatul Qadar? Siapa yang paling senang sekali dapat Lailatul Qadar? Orang perempuan. Sebab orang perempuan bangun sahur dulu, dia siapkan makanan sahur, betul tak? Orang perempuan bangun sahur, jangan komplain. Masak malah bang, syekku dia kena bangun, membuta je orang tu dalam bilik tu, mati lagi. Jangan macam tu. Jangan tegak jenazah dalam bilik tu. Dia bawa aku ni. Jangan macam tu. Niat ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan aku masak sahur ni, aku panaskan makanan waktu sahur ni, ya Allah, supaya ahli keluarga aku dapat beribadah. Aku niat kerana-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan dapat pahala ibadah kat kita. Walaupun time tu kita ABC, Allah bagi cuti. Nampak tak? Niat kerana Allah. Lillahi ta'ala. Masak sadap-sadap, rendang ngitik campur dengan sayur maman. Contoh Lauk Negeri Sembilan sebut kan. Tak kisahlah, masaklah sedap-sedap untuk orang sahur kan. Untuk orang nak puasa. Ada orang tanya, tapi Ustaz, waktu sahur susahlah nak makan banyak. Macam mana Senang bangun jangan terus nak makan. Memang susah. Nanti muka macam nak kena tinju. Muka macam nak kena tinju. Bangun dengan basuh muka ni. Apa benda lah yang bapak aku ni cakap. Ni nak nasi rupanya, tapi payah nak faham. Banyak sangat, dia kata. Allah, kesian betul bapaknya. Apalah yang teruk sangat. Allah, anak pun tengok. Ayah cakap apa, dia kata. Anak pun macam tu. Bangun, masuk dalam bilik air, gosok gigi, mandi, segarkan badan dan ambil wuduk, keluar daripada bilik air, solat dulu 2 rakaat. Lepas solat baru kita tahu kan. Kita solat, Allahumma, kita baca doa, walhamdulillahirabbil alamin. Lah dah subuh punya. Janganlah lama sangat. Masuk bangun tu sebagai sunat 2 rakaat awal lah kita bangun. Dan dah habis doa tu baru kita pergi kat meja makan. Wah, jom kita makan sahur. Masa tu dah fresh. Tengok berapa banyak boleh makan. Membujur lalu melintang patah. Asal lalu sesah. Habis. Seekor lembu pun boleh settle. Teruk betul tu. Sahur makan betul-betul. Makanan yang barakah. Siapa suruh makan sikit-sikit? Buka puasa tadi saya kata jangan makan banyak. Sahur kena makan banyak. Faham?
Arwah nenek saya dulu, arwah nenek saya cukup heran sampai hari ni saya teringat kat dia. Kalau sahur dia makan bertambah. Arwah nenek saya tambah Wan. Oh ni 9 panggil nenek dia panggil Wan. Wan tambah Wan. Saya banyak nak lah, jangan banyak sangat, tapi makna tambah. Steady dia. Lepas tu ada Ustaz tu relax, tak ada heboh lapar, relax ada. Arwah nenek saya, dia meninggal dunia dulu pun sakit tua. Bukan sebab sakit badan dalam apa, jantung ada masalah, tak ada. Sakit tua je. Kita tengok pun makanan, dia boleh. Tu sebabnya makan, jangan segan-segan. Makan betul-betul sahur. Ingat sahur makan betul-betul. Qiyamul Lail bangun, buat setiap malam. Takkan satu malam tak kena. Kalau 10 malam terakhir tu pula, AJK Surau boleh ajak ni grup-grup orang perempuan ni, muslimat ni, bincang, jom kita buat masak ramai-ramai. Malam ni kita kumpul duit. Kau ada berapa ringgit? RM20, RM30, RM150, campur-campur ada berapa? RM300. Setiap malam masak. Malam ni masak si goreng, packing, dapat 30 paket, hantar kat balai polis. Esok lepas tarawih masak lagi, masak mihun goreng jantan. Apa masuk mihun goreng jantan? Ada telur. Zam, hantar pula kat balai bomba. Yang bertugas, yang ada tugas malam tu, besok pula masak apa? Char kway teow. Kerang hidup lagi. Kan? Iyalah, banyak kerang nambak aja sekarang ni. Nyampah aku. Saya ni penggemar char kway teow. Saya ulang balik, saya penggemar char kway teow. Kadang-kadang bila kita sebut rezeki kan, biasa bila saya sebut kadang penganjur dia cari. Ni contoh. Dah pening tu aja buat pakar ni, yang mana nak cari char kway teow ni. Tak adalah, okey je, saya tak sah pun kan, saya redha. Masak char kway teow, packing, kuah asing kan, suka kway teow sebab aku berkuah, kuah asing. Hantar pula kat rumah anak-anak yatim, macam tu. Lepas tu masak pula malam tu spaghetti carbonara. Seafood, segala binatang laut ada dalam. Bungkus, bagi dekat anggota rela yang bertugas jaga ceramah ni. Dia orang bertugas Isyak, kadang pada 2-3 pagi jaga lagi. Banyak function bagi. Sudahnya takkan satu malam pun tak kena. Betul tak? Kalau setiap malam kita buat 10 malam terakhir. Itu sebab saya kata, bukan susah, kita yang menyusahkan. A'malu bitanzil. Buat tu paling senang sekali. Ya. Kemudian apa yang kita boleh buat? Ni video-video ceramah-ceramah Datuk Kazim, Abdullah Khairi, Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Haslin Bollywood, siapa lagi? Sesiapa lah. Mana yang ada yang baik-baik itu kita forward, share. Waktu malam tu kita share. Janganlah yang kakak-kelakar je. Yang ada point tu bagi. Faham? Sibuk dia mengulang genang Cina, genang India tu. Bagi, biar semua orang dapat manfaat, pahala. Betul kan? Tu antara yang kita boleh buat. Satu lagi, sedekah. Sedekah ni satu benda yang baik. Sedekah jariah. Tanya surau ni nak apa lagi, cakap. Surau nak aircon. Tak apalah, servis aircon bulan ni saya bayar. Macam tu. Servis aircon yang satu tu je, yang sudut tu, yang tepi tu je saya bayar, dia kata. Sebab yang tu tinggal nak apa, servis biasa je. Dia tak ada kena tambah gas apa sangat, tak ada. Dia okey je, cuci-cuci sikit je. Okey, yang tu saya bayar, dia kata. Tak apalah, ikut kemampuan kita. Okey. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan membazir. Pergi ke bazar Ramadan, ya Allah, lengkap dah rukun umrah tu. Dia tinggal tak mikot aja. Dia mikot dekat flat, sampai dekat situ dia tawaf 7 pusingan. Tak beli pun, tawaf.
Dah penat tawaf dia sa'i pula. So nak kejar tu buka dah. Oh, guru gila. Tak boleh juga. Ada orang tu pergi bazar Ramadan, set strategi dengan keluarga tu. Okey, set jam masing-masing. Pukul 6 kumpul kat sini. Betul. Okey. Seorang cari mihun, seorang cari ni. Nasib baiklah Allah bagi jari tu 10. Penuh ni. Sangkut ni. Kalau boleh dengan jari kaki semua nak bawa kan. Allah teruk betul. Segala makanan yang bunyi Cina tu dia beli je. Char kway teow, yong tofu, tofu fah. Semua beli. Roti John seorang sebatang. La ilaha illallah. Allah malakasun nabi ka amanna wal kaslam na syikaf ta nabi rahmatika maramin walhamdulillah alamin. Chaniah rap tagak terus ni. Apa teruk sangat buka puasa macam tu? Orang Afrika tengok pun sedih. Kita orang yang tak makan ni pun sedih tengok orang makan macam tu. Biarlah aku tak makan. Daripada makan teruk sangat rupanya. Betul tak? Lagi satu lagi bulan puasa, kalau makanan tak sedap kita beli, jangan dicerca makanan tu. Sebab Nabi tak buat. Tu ramai tu. Kan hari bulan puasa kita tak tahu, nampak sedap kita pun beli. Kuih lopis yang kuah gula tu, dia gigit sampai subuh tak lut. La ilaha illallah. Ini lopis ke batu ni jual ni? Ada orang macam tu. Kemana? Kuih kari pap, Allah, inti pun angin aja. Wah, mula dah marah tu. Ramai orang macam tu kadang-kadang. Jadi qanaah ni berpada dengan yang sedikit. Makan sekadaran aja. Jangan banyak-banyak membazir. Kadang-kadang pergi dekat hotel kan. Kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Apa teruk sangat? Buffet Ramadan. Hidangan 7 buah negara. Siapa nak makan? Rupanya menu 7 jenis. 7 buah negara. 33 jenis air disajikan. La ilaha illallah. Kau minum 33 tu semua. Kau lupa nama kau bin siapa bila keluar dari hotel tu. Masalahnya, bayaran dia untuk masuk buffet Ramadan ni ada yang sampai mencecah RM167 satu kepala. Kau mentera apa dalam tu? Ya ilaha illallah. Akhirnya makan sikit tak habis. Betul tak? Tak habis. Membuang tu saya cerita tadi. Berapa banyak makanan yang dibuang pada bulan Ramadan. Sedangkan berapa ramai orang yang memerlukan makanan tak dapat makanan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya kan bila dulu kan waktu saya bekerja jadi jawatan pengarah dulu, selalulah dapat jemputan berbuka puasa. Kalau ajak mak saya memang tak nak. Tak nak. Nanti kan membazir makanan apa semua. Lalu satu lagi lambat balik rumah, terkejar-kejar nak tarawih, mak tak nak. Mak saya cakap. Tu kadang tu jadi. Kalau pergi makan boleh makan, tapi ambil sekadaran. Jangan sampai membuang. Makan benda yang kita makan. Segala benda diambil ni. Sap ambil. Ambil. Duduk penuh. Masa dah duduk kat meja, perjuangan belum selesai. Dia ternampak pula, mana kau dapat siput sedut tu? Bangun cari pula siput sedut. La ilaha illallah. Sudahnya tak habis. Sedih lah tengok cara kita makan. Jadi mana pengajaran Ramadan kalau kita makan banyak macam tu? Mana pengajaran dia? Betul tak? Tu dia. Qanaah berpada dengan sedikit, dan jangan lupa bersedekah. Siapa nak tukar duit, sekarang masanya bukan tukar duit untuk raya, tukar duit Ramadan. Pergi tukar duit ikut kemampuan. Kalau mampu 300 lah, tukar singgit. Satu hari kita allocatekan RM10. RM10 kan, kita masukkan dalam envelope, singgit pun tak apa. Masuk kat tabung surau ni, masuk kat tabung masjid, masuk kat ni. Nampak ada orang minta sedekah, bagi. Satu hari ada 10 kota kita buat. Contoh, orang perempuan senang, ada handbag, siapkan.
Setiap pagi transfer online. Kan? Transfer online dekat akaun surau Al-Muhajirin. Sedekah subuh. Buat. Tuh. Itu juga tanda qanaah berpada dengan sedikit. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Dan yang keempat, salah satu latihan takwa adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Kita berpuasa, kita bersolat, kita beribadah, semuanya untuk mendapatkan ganjaran, bekalan untuk dibawa pada hari akhirat nanti. Yang mana Allah bagi tahu, kan, dalam setiap ibadah, semua ibadah malaikat akan mencatatkan amalan kita dalam satu hadis qudsi. Tetapi berlainan pula dengan puasa, Allah Ta'ala beritahu, kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan kegembiraan. Dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Makna kalau dia mati pada bulan puasa, dia akan mati dalam keadaan gembira. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca sampai habis tu. Bau wangi lebih wangi daripada haruman kasturi mulut orang yang berpuasa tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau harah nak mulut kau kayak orang betul kau puasa. Wangi tak? Pitam kawan tu. Tak apa kau makan sahur pagi tadi kan, bau baeng kata kan. Tapi puasa kita, walaupun kita ada bau semacam, kan, bau puasa kan ada bau semacam, nak kata bau busuk sangat taklah, tapi semacam. Sebenarnya bau itu adalah sewangi-wangi bau di sisi Allah SWT. Allah angkatkan kedudukan kita, ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, amalan yang terbaik pada bulan Ramadan, solat fardu berjemaah, jangan tinggal. Yang kedua, tadarus Al-Quran, jangan tinggal. Ketiga, banyakkanlah bersedekah. Kemudian yang keempatnya, kita jangan lupa berbuat baik sesama insan, tolong menolong, bantu membantu. Sebagai tambahan, ada juga disebutkan kenapa kita tak boleh makan. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa perutnya berada di dalam keadaan kenyang, dia tak pernah puasa contohnya. Orang yang perut dia kenyang saja, maka dia akan dilanda oleh 5 perkara. Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Itu sebab kita kena puasa. Yang kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana menganggap orang lain kenyang macam dia. Ketiga, hatinya tidak dapat diresapi nasihat-nasihat yang baik. Keempat, kata-katanya tidak pernah menjaga hati orang kerana menyakit hati orang. Aku dah makan tadi, sedap, sakit hati orang. Dan yang kelima, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka kesimpulannya, terdapat orang yang sah puasanya tapi tidak diberi padanya pahala. Justru amat penting dalam ibadah ini dua perkara, iaitu memelihara daripada batalnya puasa. Yang kedua, memelihara daripada batalnya pahala puasa. Kadang macam mana? Kita puasa tapi pahala tu tak ada sebab banyak buat maksiat, tengok TV pagi sampai malam, melayan TikTok benda-benda tak baik contoh, kan? Bayangkan, ni statistik 17,800 tan, itu spesifik. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Itu setiap hari, maka kalilah 30. 17,800 kalilah 30. Beratus ribu kan saya cakap tadi. Dan 270,000 tan makanan itu adalah makanan yang tidak diusik lagi, dibuang. Macam itulah buruknya perangai orang pada bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bulan puasa, sahur jaga, puasa jaga, berbuka puasa dengan sunnah, makan buah tamar, minum air masak. Kemudian berbuka puasa, tadarus pun jaga, tarawih jangan tinggal, dan jangan lupa kewajipan kita membayar zakat fitrah.
Dan begitu juga jangan lupa mengejar, sama-sama kita mengajak semua mengejar malam Al-Qadar. Mudah-mudahan kita berjaya menjadikan puasa kali ini adalah puasa yang terbaik di dalam hidup kita. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cukuplah sekadar itu. Sebab kita kena ingat, berapa ramai orang yang nak sangat hidup pada bulan Ramadan setelah mereka diambil nyawanya. Sedangkan kita dah diberikan peluang, maka kita mensia-siakan. Jangan lupa pada satu ketika Nabi pernah naik ke atas mimbar, kemudian tiba-tiba Nabi menyebut amin, amin, amin. 3 kali Nabi amin. Dan sahabat tanya, kenapa engkau sebut amin ya Rasulullah? Aku tak dengar pun ada orang berdoa. Maka Nabi kata, sesungguhnya aku mendengar malaikat membacakan doa dan aku mengaminkannya. Salah satu daripada doa itu Nabi kata apa? Malaikat sebut, maka celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita masuk dalam golongan itu. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Tahniah kepada surah Al-Muhajirin kerana menganjurkan program ini di awal sebelum bermulanya Ramadan. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang lebih bersedia. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek medik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur dan juga TV Al-Hijrah menjemput pada hari ini. Saya mulakan dengan ucapan terima kasih banyak, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan itu saja daripada saya, sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, dekat tepi sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk buat balik kang. Yang tu ada susu kambing Al-Am, baik untuk Ramadan, baik untuk puasa. Minum sekali pagi sampai petang masuk angin. Dia tak ada bau hamis. Sebab dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih ulu hati. Baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Dia baik juga untuk orang enzima, kata-kata kulit. Ada perfume, kemudian ada madu, madu kelulut, madu yang diizinkan, bukan madu yang berdiri tu, ya? Itu bagus tu. Memang pure, asli, tak campur gula. Dan yang baju-baju saya kata tu, baju lama sama Surubat, baju yang elok lagi tu ada, boleh tengok juga. Tengoklah saiz yang ada. Okey. Ada buku nikah bukan nak suka-suka jang, boleh beli hadiahkan. Kan sekarang hujung minggu musim mengawan ni hadiahnya. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.